ni kita akan belajar macam mana nak lukis dan lorek rantau ya sekali. Okey, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Kalau diberi 3 atau 4 ketaksamaan linear lah. Okey. So apa yang kamu perlu buat? Yang pertama ialah kamu kena, kita refer contoh 11 ni ya. Okey, apa yang kamu perlu buat ialah pertama kamu kena tukar dulu ketaksamaan linear tu kepada bentuk persamaan linear. Macam mana ya? Okey, so macam mana kita nak tukar ketaksamaan linear kepada persamaan linear? Ketaksamaan linear adalah bentuk yang macam ni. Okey, ini adalah ketaksamaan linear lah. Sebab apa? Dia tak ada tanda sama dengan tau. Okey, dia tidak ada tanda sama dengan. Dia ada tanda ketaksamaan. Mana satu tanda ketaksamaan tu? Ni dia. Ini adalah tanda ketaksamaan yang ada arrow ni, ataupun simbol kita boleh anggap dia sebagai simbol ketaksamaan. So apa yang kita perlu buat tadi, kita tukar dulu ketaksamaan ni dalam bentuk persamaan. Okey, kita akan dapat ketaksamaan yang pertama, 2y sama dengan x. Okey, jadi kita akan buat satu box yang ada dua nilai, sini x, sini y. Ini adalah jadual nilai, kita panggil dia sebagai jadual nilai ya. So bila x sama dengan kosong, kita ganti dekat sini, y akan sama dengan kosong. Bila x kosong, y 2y ni kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi kosong kosong bagi 2 jadi kosong. Okey. Okey, kita akan buat jadual nilai ni menggunakan kalkulator nanti ya. Sekejap. Okey, yang ketaksamaan yang kedua dulu. Ketaksamaan yang kedua kita ada x tambah y sama dengan 4. Kita tukar simbol ketaksamaan ni menjadi persamaan. Okey, simbol ini kita tukar pergi bentuk sama dengan. Okey, sama dengan semuanya sekali. Okey ya. Lepas tu jangan lupa buat box untuk dua nilai x dan y. Okey, yang ketiga pun sama jugalah. Okey. Ini tak payah. Kita tahu x lebih besar daripada kosong tu di mana. Kalau untuk kes yang ada y dengan x ni memang kita perlulah. Ini kita dah tahu x sama dengan kosong lah. Ya, sebab kita tukar pergi bentuk persamaan linear kan? Persamaan. Okey, ingat kita nak tukar pergi bentuk persamaan. That's why lah dia ada tanda sama dengan. Okey, so macam mana kita nak lukis? Okey, kita tukar warna background supaya jelas. Okey, macam mana kita nak lukis? Sebelum kita lukis, kita mesti ada jadual nilai yang lengkap. Ini adalah jadual nilai, tapi jadual nilai ni tak lengkap lagi ya. Okey, ini kita panggil sebagai jadual. Ini adalah jadual nilai. Okey, kita pilih mana-mana sajalah nilai yang boleh Katalah kita ambil kosong dan 2. Cikgu biasa suggest negatif 2 dan positif 2 ya. Okey, cikgu biasa suggest macam ni. Kat sini negatif 2, sini 2. Sini pun sama juga, negatif 2, 2. Okey, macam mana? Kita ambil x sama dengan negatif 2. So kita ganti dekat sini. Kita just calculate macam hari tu. Kita ada y kan dekat sini, ni y. Jadi kita tekan 2 alpha y sama dengan dekat sini. Ni alpha sama dengan, tadi kita ganti dengan negatif 2 kan. So negatif 2. Kita akan dapat apa? Bukan sama dengan dekat sini. Kita kena tekan shift solve. Kita akan dapat negatif 1. Okay. Lepas tu kita ganti saja kat sini. Y sama dengan x sama dengan 2. So ini kita delete. Positif 2 kan. So kita just shift solve, kita akan dapat y1. Boleh ya? Okay, kalau yang ni kita buat juga macam tadi, x tambah y. Oh, x kita ganti dengan ni. So kita ganti siap-siap dekat sini. Jadi negatif 2. Negatif 2 tambah alpha y. Okay, sama dengan, maksudnya alpha calculate 4. Sebentar. Okay, kita ganti terus dengan negatif 2 dekat sini Negatif 2 tambah y sama dengan 4. So apa yang kita tekan? Kita kena tekan shift solve. Y sama dengan 6. Okay. Lepas tu kita ganti negatif 2 ni. Kita just delete yang tanda negatif lah. Okay. Kita akan dapat positif 2. Ganti kat sini. Positif 2 tambah y sama dengan 4. So kita tekan shift solve. Kita akan dapat y sama dengan 2. Boleh ya? So macam mana kita nak lakar graf tu? Okay. Kita ada tanda negatif 2, negatif 2. Okay. Y paling besar 6. Y paling kecil negatif 1. Okay. Jadi kita buat satu garisan dekat sini.
garisan dekat sini. Mana y sama dengan 6 kan, paling besar kan. Okey, katalah kita ambil kat sini. Okey, so ini adalah x. Ni kata negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Okey, 3. Depends lah. Okey ah. Lepas tu itu kalau nak buat kecil, kalau buat besar pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey, mana y? Y dekat sini mula dari kosong ni. Jadi kita ambil macam ni. Paling kecil negatif 1 kan. Okey. So, sini y. Okey, dia kata paling besar dekat sini kita nampak adalah 6. Paling kecil adalah negatif 1. Okey. Ini geng ni, 3 orang ni. 3 ketaksamaan, 3 persamaan ni. So, kita ambil lah sini negatif 1, negatif 2 sebab turun ke bawah dia negatif. Okey, ini kena jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah sampai 6. Sekarang kita nak plot untuk yang pertama ni. X negatif 2, Y negatif 1. So, X negatif 2, Y negatif 1 kat sini. Okey, ini dah. Ni X2, Y1. X2, Y1 kat sini dia. Okey, dah. Jadi kita sambungkan ni. Sambung. Okey, dah sambung. Pendek sajalah ya. Jadi kita labelkan yang ni sebagai 2y sama dengan x. Okey, yang ni pula kita tukar warna ya supaya kamu faham. Okey, bila x negatif 2, y sama dengan 6. X negatif 2, y 6. Okey, ni y y 6. Ada. Bila x 2, y 2. X 2, y 2. Y 2 kat sini. Okey. Jadi kita terus sambungkan saja. Okey, oh tak sampai. Okey, sini kita bawa macam ni lah. Okey, sudah. Ini kita label sebagai x tambah y sama dengan 4. Sekarang x sama dengan 0. Mana x sama dengan 0? X sama dengan 0, x kosong kat sini. Jadi this one kita lorek dekat tengah-tengah ni. Okey, ini x, dia potong pada kosong tau, kosong. X1 sini, x2 sini, x kosong kat sini. Jadi kita buat satu garisan kat sini. Ini melambangkan x sama dengan, tak nampak, x sama dengan kosong. Okey, sekarang baru kita nak lorek. Ini tak bersambung ya, jadi kita kena sambung lagi balik. Ni tengok, dia tak bertembung kan, jadi kita kena tembungkan dia. Kalau kamu guna pembaris, kamu panjangkan saja ni. Okey, panjangkan saja guna pembaris, tak ada masalah tu. Okey, so ini pun kita panjangkan juga. Okey ya, dah panjang sikit cukup. Okey, sekarang kita tengok ketaksamaan yang dia bagi dalam soalan. Okey. Okey, so kita tengok ketaksamaan yang pertama ni. Ketaksamaan yang pertama ni dia lebih besar. Jadi kita rujuk pada y. Kita rujuk pada y. Dia nak lebih besar. Jadi y lebih besar, mana garisan tu? Ini garisannya tadi. Y lebih besar daripada x ke atas. Jadi pada garisan ini kita akan lorek ke atas. Okey. Yang kedua, ini dah settle. Yang kedua, x tambah y 4. Mana garis x tambah y 4? Okey, so ini adalah garisannya. Jadi dia nak ke mana? Lebih kecil. Y itu lebih kecil. Jadi y lebih kecil ke bawah. Jadi pada garisan ini kita akan lorek ke bawah. Okey, boleh nampak mana yang sudah bertembung Okey, ini dah. Yang ketiga, x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar, dia ke kanan. Jadi maksudnya kita akan lorek ke sebelah kanan. Garisnya ni adalah di sini. Okey, jadi kita lorek lebih besar ke kanan. Sekarang boleh nampak dah 3 warna tu. Cikgu rasa tak ada masalah dah warna tu Jadi kita akan lorekkan di mana? Di tengah-tengah. Okey, di area sini. Sebab dekat sini yang ada 3 warna. Boleh faham kelas? Okey, itu cara nak lukis dan lorek. Boleh So, yang lain-lain tu kita kena padam. Sini area ni tak kena padam. Jadi kalau kita rujuk, kita akan lukis. Kalau dalam exam, kita akan padam ni. Ni, lorekkan ni. Okey, lorekkan yang lain-lain ni. Boleh kelas? Jangan campur. Sebab kalau kamu campur, dia akan kelirukan pemeriksa. Boleh Okey. So, itu cara nak lukis dan lorek.
Okey, cuba kita tengok soalan praktiskan diri 6.2 sini, soalan 3 ni. Okey, soalan 3 ni sama macam contoh yang tadi. Dia nak kamu lakar dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Jadi kita pilih satu soalan. Contoh ni kita pilih 3 lah. C, sorry. Kita pilih soalan C. Okey, kita tulis dulu soalan C. Dia nak Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 8. Dia ada koma kan? Jadi kita tengok ini adalah ketaksamaan yang pertama. Okey, ketaksamaan yang kedua adalah Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X tambah 8. Okey, ini yang kedua. Cek ya. Y lebih besar sama dengan negatif 2X tambah 8. Dan yang ketiga, X lebih kecil daripada 4. Okey. Cuba kita tengok Okey, seperti tadi, kita kena tukar dalam bentuk persamaan kan, bukan dalam bentuk ketaksamaan. Jadi yang ni kita akan tukar dalam bentuk persamaan. So, kita akan tulis macam ni. Y sama dengan negatif X tambah 8. Yang kedua, Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Yang ketiga, X sama dengan 4. Okey, lepas tu cikgu kata kita kena buat satu jadual nilai, yang mana kita akan ambil dua nilai saja. Okey, X, Y. Okey, ini pun sama juga. Dua nilai saja X, Y. Yang ni tak payah sebab dia dah mention X itu sama dengan 4. Okey, kita hanya perlu tengok di mana lorekannya nanti. Jadi, kalau ada yang macam ni, kita boleh ganti dengan kosong juga, tak ada masalah Bila X sama dengan kosong, kita tengok kita terus ganti masuk dalam sini tau. Okey, ganti masuk dalam sini. Oh, tak nampak. Okey, sini sini pun dekat X juga. Okey, kita ganti X sama dengan kosong. Kalau sini dah kosong, jadi maksudnya Y sama dengan 8. Okey, kalau kat sini X kosong, kosong darab negatif 2, dia akan jadi kosong. Jadi kat sini pun 8 juga. Okey, so kita tengok yang kedua. Katalah kita pilih 2, sini pun kita pilih 2. Okey, jadi 2, kita tekan saja kalkulator. So macam mana? Kita ganti X saja yang 2 jangan salah, X saja yang 2. Ni saja yang 2. Jadi kalau ada dekat depan ni, kita kena buat kurungan lah. Okey, so macam mana tu? Kita tekan Y, alpha Y sama dengan alpha sama dengan negatif, sini negatif. X tadi kita ganti dengan 2 kan? So negatif 2 ya, tambah 8. Okey, so ini tadi negatif, X2 tambah 8. So kita just shift solve saja. So kita akan dapat 6. Sorry, 6. Nampak tak? Macam tak nampak kan? Okey, so 6. Untuk yang ni, okey, kita ada lebih kurang sama kan? Cuma kita ganti kat sini. Sini ada nilai 2. So ini negatif 2 memang dah ada. Kita tambah 2 lagi. Kita buat kurungan lah. Ini maksud cikgu. Kita tambah kurungan. Nilai X itu adalah 2. Tutup kurungan. Ya, untuk menggantikan nilai X itu. Jadi kita kena buat kurungan. So dia darab. Okey. So apa dia jawapan? Kita tekan shift solve. Kita akan dapat Y sama dengan 4. Okey. Macam ni kita nak lukis. Okey. So yang paling kecil adalah kosong. Dan yang paling besar bagi Y ialah 8. Kita tengok 8. Oh, tak nampak. Kita kena guna warna lain lah. So, paling besar adalah 8. Paling kecil adalah 4. Tak apa, kita buat kosong sajalah. Okay, so macam mana? Kita lukis macam ni Ta-da! Okay, ini adalah grafnya. So, kita plotkan bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 8 dekat mana? Bila X sama dengan, ini X, pastikan X ini ke kanan, Y ni ke atas ya. Okay, bila X sama dengan kosong dekat sini, Y sama dengan 8 dekat atas ni. Jadi kita akan tanda dekat atas ni. Bila X sama dengan 2, Y 6. Bila X 2, pasangannya ialah 6. Kat sini. Okay, jadi kita sambungkan dia. So, kita buat panjang-panjang lah. You guna pembaris, you boleh buat ni panjang-panjang. Oh, okay. Okay, kita sambung lagi. Sorry, kita sambung lagi. Turun ke bawah sini. Okay. Okay dah. Jadi kita label terus. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X tambah 8. Okay, kita tengok tanda je kat sini. Ini tandanya ada sama dengan. Jadi betul lah garis lurus. Betul ya. Okay, yang kedua. Yang ni tadi. Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 8. Sama juga. Kita tukar warna lain pula Bila X kosong, Y 8. Bila X kosong, pasangannya adalah 8 kat sini juga. Bila X 2, Y sama dengan 4. Bila X 2, Y sama dengan 4.
So, kita sambungkan titik tu, kita akan dapat bentuk macam ni. Okay, macam tu lah ya, kita sambungkan dia. Jadi kita terus label garisan ni y sama dengan negatif 2x tambah 8. Okay, dia adalah garis lurus juga sebab ni adalah double lines. Ingat tadi double lines ni garis lurus kan. Okay, sekarang kita tengok yang ketiga ni, x sama dengan 4. Jadi automatically kita nampak dekat sini x sama dengan 4 dekat sini. So kita terus lukis garis lurus itu. Tapi dekat sini dia bukan garis lurus, dia garis putus-putus. Sebab apa? Dia tak ada double lines. Kalau tak ada double lines, that means kita boleh potong lah. Kalau boleh potong maksudnya garis jalan raya tu macam ni, jalan raya tu. Okay, ini tanda jalan raya yang boleh potong kan. Okay, so ini memotong pada pasti x, jadi pada nilai 4. Okay, kita dah dapat 3 kesamaan tu, 3 persamaan garis lurus dan 3 garis lurus juga. Sekarang kita refer balik yang ni. Okey, sekarang ceritanya y lebih kecil atau sama dengan. Jadi kita akan lorek ke mana? Ke bawah. Y ke kecil, maksudnya y ke bawah. Mana persamaan ni tadi? Mana garisannya? Ini dia. Jadi pada garisan ni, kalau lebih kecil dia akan lorek ke bawah. Okey, kalau yang kedua, mana garisan yang kedua ni? Adalah yang ni. Ke mana lorekkannya tu kita tengok y lebih besar ke kanan, maksudnya ke atas ya. Ini garisannya, jadi kita akan lorekkan ke atas ya, sebab kalau kamu ke kiri ni maksudnya dia akan turun ke bawah nanti. Lama-lama kelamaan dia akan turun ke bawah. Ini dia tetap akan ke atas. Okey ya. Jadi yang ketiga, mana garisan tu? Okey, dekat situ ya. Kalau x kita ikut saja arahnya. Kalau x ke kiri, dia ke kiri lah. So ini adalah garisan x sama dengan 4. Dia tulis ke kiri. Jadi kita akan gerakkan dia ke kiri, lorekkan dia ke kiri. So di mana lorekkan yang sebenar? So lorekkan yang sebenar kamu akan jumpa di tengah-tengah. Mana? Ni dia. Ni ada kuning, ada biru, ada purple. So lorekkannya dekat sini sebenarnya. Lorek dengan benar ya, jangan keluar daripada garisan. Biarlah dia kurang daripada garisan, yang penting dia di dalam rantau. Okay, so ini adalah jawapannya. Boleh faham ya kelas? Okay, so yang lain-lain ni you kena padam. Okay, lorekkan yang tak berkenaan ni kamu kena padam. Sebab kalau dalam exam, dia akan kelirukan pemeriksa. So be careful. Okay kelas, cikgu harap kamu faham. Cikgu nak kamu buat latihan yang berkaitan dengan melukis dan melorek graf. Okay, itu saja untuk hari ini sebagai nota dan contoh. Cikgu harap kamu salin dan cikgu akan bagi tugasan selepas ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.